Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Rahman Basit bin Azhar. Okey, hari ni kita nak cerita pasal apa? Kita nak cerita mengenai perkakasan-perkakasan dalam komputer. Okey, sebenarnya perkakasan-perkakasan dalam komputer ini tidak jauh beza dengan perkakasan yang ada di dalam laptop. Cuma yang membezakannya adalah saiz dia dan juga beberapa komponen lah. Tapi sebenarnya tak jauh beza pun. Ya, yang membezakannya saiz dia je sahaja. Okey, antara perkakasan yang ada dalam komputer ini adalah, okey, saya tunjuk dulu dekat sini apa yang saya ada dululah. Dan kemudian nanti saya akan tunjukkan perkakasan yang ada pada komputer lah. Okey, saya tak ada perkakasan sebiji-sebiji sebab saya tak ada tak ada modal lah kan untuk tunjuk korang satu-satu perkakasan tu. Tetapi saya ada satu komputer yang tak adalah terlampau baru, yang agak lama sikit lah. Dan kita boleh bedah komputer tu untuk tunjuk kat korang apakah perkakasan-perkakasan yang ada. Okey, sementara itu saya ada juga sedikit perkakasan yang saya ada lah. Kan saya tunjuk dululah sebelum kita bedah komputer yang seterusnya. Okey. Jadi ini adalah RAM. Okey. Kalau korang tak nampak, kita jelaskan sikit. Okey, RAM. RAM ni apa benda dia, RAM ni? RAM ni maksudnya adalah singkatan daripada Random Access Memory. Okey. Jadi korang boleh tengok. Okey. Ini merupakan Random Access Memory DDR3 tak silap saya. Dia ada DDR3. Dia ada DDR3, ada DDR4 dan ada DDR2, DDR1. Okey. Tapi sekarang saya menunjukkan DDR3 kerana ini saja saya ada. Okey, setiap DDR tu dia akan berbeza lah dari segi reka bentuk dia. Dan juga korang kalau nak cari untuk komputer korang punya RAM, pastikan DDR adalah betul. Kerana kalau DDR tak sama, contohnya komputer korang menggunakan DDR4 tetapi korang beli DDR3, jadi korang tak boleh masukkan RAM ni dalam komputer korang. Dia tidak akan boleh masuk dalam korang punya motherboard. Okey, cakap pasal motherboard, nanti kita akan tunjuk motherboard tu apa dia. Okey, yang kedua yang ada di tangan saya adalah iaitu hard disk. Okey, sebenarnya hard disk ni dia kalau kita nak samakan dia dengan handphone lah, dia ibarat SD card lah. Dia ibarat memory card, micro SD card. Okey, jadi hard disk ni dia bersaiz berapa? Sebenarnya hard disk dia ada banyak saiz. Kalau bergantung kepada dia tulis kat sini lah. Kalau kat sini 250 gig, 250 gig atau 250 GB. Okey, korang nak tahu sebenarnya hard disk ni dia sekarang dah sampai sehingga tak silap saya 2 terabyte. Ya, 2 terabyte ni lebih tinggi daripada GB lah, lebih tinggi daripada gigabyte. Okey, gigabyte tu apa dia? Inilah dia, gigabyte. Korang tengok yang selalu kita dengar kan, apa tu GB semua tu. Itu adalah gigabyte. Okey, kenapa sekarang dah sampai 2 terabyte? Mungkin sebab yalah, biasalah orang makin lama mesti nak makin besarkan saiz memori. Kalau kita tengok handphone pun makin besar saiz memori. Okey, siapa yang nak makin kecil kan? File dah lah makin banyak. Takkanlah saya nak tukar-tukar handphone je kan? Okey, itu pada handphone lah. Okey, jadi yang seterusnya kita pergi terus ke komputer yang agak lama lah, tak adalah baru sangat. Tetapi dekat situ kita boleh belajar lah, kita boleh bedah kat situ, kita boleh tengok perkakasan yang ada dalam tu. Perkakasan kat situ mungkin tak terlampau ikut zaman sekarang, tak terlampau moden, tapi kita sekurang-kurangnya boleh mengenal apakah perkakasan-perkakasan yang ada dalam komputer. Okey, jom kita check. Okey, ini adalah komputer yang kita nak bedah tadi, yang version dia mungkin dalam 2007 macam tu, tak silap saya. Ini adalah HP, dia nama HP ataupun Hewlett Packard. Okey, tapi ramai orang popular kenal dengan HP lah. Okey, mari kita tengok. Permulaan tadi, seperti saya cakap tadi, ada tentang motherboard kan, ataupun nama singkatan orang panggil MOBO, motherboard. Okey, motherboard itu apa benda? Motherboard tu adalah di mana tempat papan, ataupun orang panggil papan kan. Papan selalunya warna hijau lah. Dia bergantunglah pada jenama. Ada macam-macam jenama, ada macam-macam apa warna. Macam yang ni warna hijau, selalunya warna hijau. Okey,
Mobo ni dia di mana tempat untuk kita cantumkan semua perkakasan peralatan, di mana semua akan berada di situ. Okey, apa dia yang akan ada di situ? Antaranya seperti RAM tadilah. Dekat sini kalau kita tengok ni yang panjang ni, di sinilah tempat kita masuk RAM. Ini yang saya cakap tadi, kalau korang salah beli RAM DDR, contoh korang punya DDR4 and then korang terambil DDR3 and then korang tak akan dapat masuk dalam ni, dalam ruangan dia ni. Okey, jadi benda tu amat merugikan lah, sebab benda ni kita tak boleh pakai kan. Jadi pastikan betul-betul yang itu adalah DDR berapa. Nak tahu korang punya RAM berapa DDR, korang boleh tengok dekat RAM korang masing-masing. And then korang boleh tengok dekat, kalau korang nampak dia ada tulis situ 1R kan. Itu bermaksudnya DDR R1 lah. Okey, nampak? So itu ni menunjukkan ini adalah DDR1 bukannya DDR3. Jadi saya silap tadi, bukan DDR3, ni DDR1. Okey, kalau saya salah korang tolong betulkan. Okey, saya pun tak pasti, sebab kalau selalunya kalau RAM jenama Kingston dia ditulis kat situ, dia melambangkan R tu melambangkan DDR lah. Kalau dia yang ini saya tak tahu jenama ni dia DDR berapa. Tetapi senang je, kalau korang takut tersilap, korang cari juga yang jenama macam ni. Contohnya ni jenama Nanya, yang dia korang carilah yang kod dia ni sama. Yang dia insya-Allah takkan tersilap. Okey. Seterusnya dekat motherboard ni juga, dekat papan ni lah, papan hijau ni, kat situlah adanya perkakasan yang lain juga selain RAM. Itu apa dia? Dekat situ ada CPU fans. Okey, CPU fan yang lama dia agak pelik sikit, rupa dia macam ni. Kalau PC yang agak baru, dia tak ada macam ni tau. Dia agak simple dan kipas dia menghadap atas. Tetapi dekat sini kalau korang tengok, kipas dia di belah sini, di belah tepi. Kalau yang komputer baru, dia selalunya di belah atas. Okey, korang dapat tu? Okey, apakah function bendanya di sini? Di sini adalah satu, dia macam tak ada apa sangat pun. Ni function dia just untuk tutup sini je, untuk sambungkan CPU tu dengan kipas yang lagi satu. Selalunya PC lama memang ada kipas lebih lah, dia ada tambah kat sini satu kipas. Okey, untuk membantu lagi lah CPU fan ni. Jadi sebenarnya kalau komputer design baru, dia punya CPU fan kecil je, and then tapi dia power, dan kipas dia menghadap atas. Okey, ni design lama ya, tapi sekurang-kurangnya korang tahu dekat mana CPU fan. Nanti kalau korang tengok dekat komputer, benda ni macam kat sini kan, maknanya itu adalah CPU fan. Okey, cakap pasal CPU fan, kenapa ada perkataan CPU kalau kipas kata je lah fan je kan? Kenapa perlu tambah perkataan CPU? Okey, kalau korang nak tahu, sebenarnya di bawah CPU fan ni adalah CPU. CPU tu dia dalam bentuk dia sebenarnya petak je, kecil je. Kalau kesempatan insya-Allah nanti saya akan tunjukkan dekat dalam video ni gambarnya, contoh-contoh gambarnya saya akan masukkan lah. Okey, jadi CPU fan tu adalah bermaksud kipas kepada CPU tu. Okey, tapi CPU tu dekat bawah kipas ni. Saya tak nak buka ni sebab kan saya tak ada alatannya untuk buka, sebab bila kita dah buka ni, dia kena ada bubuh satu benda, alat dipanggil thermal paste, untuk supaya benda ni lekat balik lah, supaya haba dia berjalan lancar. Sebab tujuan kipas ni untuk menarik haba tau. Tapi kalau tak ada thermal paste, dia susah lah nak tarik haba tu. Jadi sebabkan saya tak ada bahan tu, saya tak berani nak buka lah. Okey, kalau tidak nanti tak boleh buka komputer saya ni, jahanam terus. Okey, seterusnya apa yang ada di perkakasan di komputer ni? Yang seterusnya ialah power supply. Okey, ini adalah penting sekali kerana power supply inilah yang membekalkan elektrik ataupun tenaga kepada seluruh perkakasan yang lain. Kalau tak ada power supply ni, tak hidup lah kita punya komputer. Okey, of course ada sebab lain juga yang menyebabkan komputer kita tak hidup. Walaupun power supply dulu, ada juga sebab lain yang membuatkan komputer tak hidup. Tapi tak apa, itu kita akan belajar lagi akan datang ataupun advance kalau kita berpeluang. Tapi yang saya nak beritahu, tanpa power supply, komputer kita tak boleh hidup. Itu je senang, dia punya kesimpulan dia. Okey, selain power supply, okey, kalau korang sebelum tu saya nak beritahu lah, power supply yang zaman dulu ni dia bercantum lah dengan komputer. Dia
macam ni lah. Boleh buka macam ni. Kalau power supply yang sekarang, dia boleh tarik je macam tu, angkat. Just pakai skru je. Dia ada skru di belakang. Selalu ni lah di belakang skru dia. And then kita just buka je skru di belakang ni. Okay, bila dah buka, terus boleh cabut power supply ni. Yang ini mungkin agak rumit style lama ni. Dia ada di bawah dia lah. Okay, apakah yang di bawah dia ni? Di bawah dia ni adalah hard disk lah, yang saya tunjuk tadi. Hard disk ni besar, yang hard disk saya tadi kecil. Sebab tadi hard disk laptop, macam saya cakap lah, perkakasan laptop dengan komputer tak jauh beza. Yang membezakannya saiz saja. Okay, selain hard disk, yang hard disk kan tujuannya menyimpan memori ataupun menyimpan sesuatu dalam, menyimpan data lah dalam dia punya perkakasan, dalam hard disk tu sendirilah. Tapi kalau korang nak tahu, sebenarnya ada benda perkakasan yang lain selain hard disk yang boleh menyimpan data, iaitu SSD, Solid State Driver. Solid State Driver tu adalah teknologi baru yang dicipta, yang berperanan menggantikan hard disk ni lah. Tapi hard disk masih ramai juga yang pakai, sebab hard disk pun masih popular juga kerana harga dia yang murah. Tetapi sekarang orang pun dah mula menggunakan Solid State Driver, iaitu teknologi baru yang menggantikan hard disk ini. Tetapi sebabkan harganya yang terlampau mahal, itu yang membuatkan tak ramai yang menyebabkan orang masih lagi menggunakan hard disk. Masih ada juga orang yang menggunakan hard disk. Tapi tak dinafikan Solid State Driver telah ramailah orang yang pakai. Kerana kelebihan Solid State Driver ni, dia lagi hebat 10 kali ganda lagi hebat daripada hard disk ni, dari segi kelajuan dia lah, iaitu menyimpan memori lebih cekap. Okey, selain tu apa dia perkakasan dia? Selain tu macam ni lah, iaitu yang ini adalah DVD writer ataupun pembaca CD lah. Kalau kita tahu, tengok sekarang kurang dah orang pakai CD kan, sebabkan sekarang orang banyak menggunakan flash drive ataupun pen drive yang kalau korang selalu dengar tu pen drive lah kan. Tapi sebenarnya pen drive tu adalah jenama. Sebenarnya nama benda yang macam untuk korang cucuk selalu untuk simpan memori tu adalah flash drive. Okey, jadi ini korang tak apa sangat pun tak apa. Benda ni tak apa sangat pun, sebab jarang belah orang pakai dah sekarang CD. Selalu orang pakai flash drive ataupun pen drive. Kalau korang nak tahu nak install apa-apa ke, installation apa-apa, sekarang dah boleh guna pen drive. Tak payah pakai CD untuk installation dah. Nak download game, install game ke apa ke, melalui pen drive pun dah boleh. Tak perlu guna CD. Okey, jadi ini adalah design lama. Dan komputer ni memang suka dia jenis macam ni tau. Boleh lipat-lipat macam ni. Kalau ikutkan yang design sekarang, semua ni tak ada dah. Design sekarang just masuk je dari depan ini, lepas tu skru di sini. Dia ada boleh skru di tepi ni. Tapi ni design lama, biasalah nampak sini. Agak rumit lah untuk membukanya. Okey, tu adalah perkakasan-perkakasan yang kita cakap yang besar lah yang dalam ni. Sebenarnya kalau korang tengok macam ni kan, banyak wayar-wayar kan. Apa fungsinya? Sebenarnya fungsi dia itulah untuk menyambungkan semua peralatan ni ke motherboard, ke induk dia, kepada mobile dia. Okey, jadi korang dah dapat sesuatu tak daripada semua benda ni? Jadi setakat ni kalau korang dah kalau korang betul-betul faham apa yang saya bagi tahu ni, apa yang saya terangkan ni, secara automatik korang dah tahu dah perkakasan-perkakasan yang ada di dalam komputer secara umumnya. Sebenarnya ada lagi perkakasan-perkakasan yang lain, tetapi itu sebagai orang kata tambahan lah perkakasan tu. Untuk selalunya PC gaming dan PC-PC lain adalah. Contohnya di sini orang letak graphic card, iaitu untuk orang yang menggunakan menggunakan komputer resolution tinggi ataupun menggunakan 3D, ataupun untuk gaming yang menggunakan grafik yang tinggi. So orang akan gunakan graphic card di sini. Tapi itu adalah benda yang selalunya tak semua orang adalah. Jadi yang saya cerita ni adalah yang umum, selalunya komputer ada. Jadi itu saja. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat, korang boleh sampaikan kepada orang lain juga. Untuk ilmu ni korang boleh amalkan dan gunakan. Kalau rasa benda tu tak manfaat, jadi harap-harap benda ni boleh disampaikan kepada orang lain. Kerana setiap ilmu tu ada orang yang memerlukan, ada orang yang nak belajar benda ni kan. Kalau korang rasa benda ni tak manfaat kepada korang, korang boleh sampaikan, tolong share kepada orang-orang yang korang rasa bermanfaat padanya, yang sangat memerlukan ilmu ni. Okey, so kalau bermanfaat, doakan saya supaya sentiasa sihat dan sentiasa
bersemangat untuk membuat video ni supaya kita boleh teruskan lagi untuk sambung pada yang lebih advance, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi pada yang akan datang. Okey, kita pergi pada yang akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.